kesempatan untuk kita bertemu dengan hari Jumaat, dan berbetulan hari ini Jumaat yang pertama daripada bulan Sya'ban, yang insya-Allah 3-4 kali Jumaat lagi maka kita akan bertemu pula dengan satu bulan yang dinanti-nantikan khususnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang beriman, yaitu bulan Ramadan. Kita baru saja selesai melalui bulan Rajab dengan sejarah Isra dan Mi'raj. Ramadan bulan yang agung, sejarah nuzulul Quran, penurunan Al-Quranul Karim, sejarah peperangan Badar, Ramadan dengan Lailatul Qadar, dan sekarang kita di dalam Sya'ban. Sya'ban sebagaimana yang kita maklum, antara kelebihan dan keistimewaan Sya'ban ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkati kami dalam Rajab dan Sya'ban, bulan yang barakah. Sya'ban sebagaimana yang kita maklum terdapat padanya satu malam yang termasuk malam-malam yang penuh dengan kemuliaan dan kelebihan. Antara malam yang mulia, malam yang ada kelebihan diletakkan oleh ulama. Pertama ialah malam diputrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling agung. Malam Nabi dilahirkan, itu paling agung. Tak ada malam yang lebih hebat daripada itu. Yang kedua ialah malam Lailatul Qadar. Itu agung. Itu malam yang terlalu istimewa. Yang ketiga ialah malam Nisfu Sya'ban, yang insya-Allah kita akan bertemu. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dapat bertemu malam tersebut. Dan yang lain-lain, malam Aidil Fitri, Aidil Adha, termasuk malam Jumaat dan sebagainya. Sya'ban juga ada riwayat mengatakan bahawa pada 15 hari bulan Sya'ban, kira-kira 16 ataupun 17 bulan sesudah berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, berlaku suatu peristiwa yang dikenali dengan peristiwa perpindahan kiblat. Itu juga dikatakan berlaku pada 15 hari bulan Sya'ban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cerita perpindahan kiblat bukan sekadar suatu sejarah biasa, tetapi mengandungi pengajaran dan iktibar yang terlalu banyak. Maka sebab itulah dalam Al-Baqarah ayat 144 Allah Subhanahu wa taala rakamkan ayat untuk menjadi panduan, menjadi ingatan, menjadi iktibar bagi manusia sepanjang zaman. Allah mulakan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kalau kita baca tentu ayat ini, kita
kita hayati makna, kita perhati, kita cuba menyelami perasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Rasa hibah, rasa sayu, kita rasa sebab dengan ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi sepanjang perjalanan dakwah. Bermula daripada hari pertama Allah perintahkan untuk Nabi sampaikan seruan dakwah, sampailah hijrah Nabi ke Madinah. Dan sampailah tentuan kepada detik-detik perjalanan hari-hari yang Nabi lalui sesudah hijrah. Daripada banyak-banyak perkara, kira-kira 16 ataupun 17 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bila mendirikan sembahyang, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Hadap Baitul Maqdis diperintahkan Allah, antara hikmahnya sesudah hijrah ialah supaya dapat menarik, membuka hati orang-orang Yahudi yang menjadi penghuni Madinah. Kalau terbuka hati, kokoklah orang Yahudi yang selama ini kalau sekiranya mereka beribadah dengan cara mereka, maka arah tempat mereka hadap ialah Baitul Maqdis. Yang menyebabkan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Allah perintahkan juga Nabi hadap ke Baitul Maqdis, agar terbuka hati orang-orang Yahudi. Kalau Muhammad pun menghadap ke arah kiblat kita, maka tak ada masalah untuk kita juga menurut ajaran Muhammad. Itu hikmah asalnya. Tapi dia berlaku tuan-tuan sebalik. Apa yang sebalik, orang Yahudi dia tak tengok macam tu. Dia tak tengok dari sudut persamaan memudahkan untuk kita turut, persamaan memudahkan untuk kita berkawan, persamaan memudahkan untuk kita bersahabat, persamaan memudahkan untuk kita bekerjasama. Yahudi tak tengok macam tu. Dia melihat persamaan kiblat ini menunjukkan bahawa Muhammad adalah seorang manusia yang membawa agama yang lemah. Sebab apa agama lemah? Tiru orang. Dulu Muhammad di Mekah, sembahyang dia, kiblat dia Kaabah. Sebab tu tuan kita pernah baca kisah sesudah wafat Khadijah, wafat dah Abi Talib, Nabi masuk dalam kawasan Masjidil Haram, Nabi sembahyang sujud ke mana? Kaabah. Abu Jahal, Abu Lahab waktu tu cabat pembesar-pembesar Mekah yang tu ada ramai-ramai ni, siapa berani? Tu Muhammad tu sujud tu, bawa perut-perut unta yang sudah busuk yang aku bawa ini untuk pergi simbah curah di atas belakang Muhammad. Itu menunjukkan bahawa kiblat waktu Nabi di Mekah bersama dengan sahabat Kaabah. Dan yang pergi curah tu tuan-tuan ialah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nah, itu cerita. Apalah kita tak cerita yang tu. Kita nak ambil bukti di Mekah Nabi hadap Kaabah. Tapi Yahudi melihat bila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi hadap Baitul Maqdis. Pasal apa pula Baitul Maqdis ni pada pandangan Yahudi? Artinya Muhammad dah tiru kita. Muhammad tidak ada pendirian. Agama yang dibawa oleh Muhammad, agama yang serupa macam kita. Kalau serupa, buat apa bawa baru? Turut kita saja. Inilah tuan-tuan sikap yang ada pada Yahudi, yang tidak menghargai persamaan. Kita tuan-tuan kalau nak bekerja sama, kita cari apa? Titik persamaan.
Tapi Yahudi, persamaan itu dijadikan alasan untuk apa? Merendahkan pihak lain. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita perhati tengok bila dah hadap ke Baitul Maqdis dah sama. Jadi apa masalah untuk Yahudi turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa masalah? Muhammad pun serupa dengan kita. Ta'alau ila kalimatin sawa. Mai kita pekat-pekat turut yang sama. Tuhan kita satu. Arah kiblat kita satu. Mai kita pekat turut. Tapi dia tak jadi begitu, tuan-tuan. Yang dia jadi ialah sebaliknya. Kalau dah sama, patutnya Muhammad yang kena turut kami. Itu perangai yang ada pada Yahudi. Sebab tu sepanjang zaman Yahudi cuba untuk menguasai dunia. Dia cuba sedaya mungkin tarik manusia sampai ke mana? Sampai manusia itu menjadikan mereka sebagai arah kiblat. Kamu nak jalan, turut Yahudi. Kamu nak berpakaian, Yahudi. Kamu nak dalam hiburan, Yahudi. Kamu nak apa sahaja, ekonomi, cakaplah apa bidang, sebutlah apa lapangan, Yahudi. Nak jadi imam, semua dituntut berkiblat kepada Yahudi. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka bermulalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya mungkin membuat perbezaan, tak mau pergi sama dengan Yahudi. Sebagai contoh, Nabi kalau sikat rambut, Nabi tak sikat depan, tarik ke belakang. Bila Nabi di Madinah, tengok Yahudi pun sikat macam tu, Nabi Muhammad sikat rambut, Nabi belah di tengah. Pasal apa tu? Tak mau bagi serupa dengan Yahudi. Mula. Termasuk tuan-tuan, cerita berkenaan dengan puasa. Puasa hari apa? Ashura. Puasa hari yang ke-10. Lalu Nabi nak bezakan dengan orang-orang Yahudi. Nabi anjurkan apa? Puasa dulu hari yang ke-9. Boleh puasa hari 9, puasa hari 10. Ataupun hari 10, hari 11. Ataupun tuan-tuan puasa hari 9, hari 10, hari 11. Tu, hari Ashura tu kita boleh pilih tuan. Boleh pilih puasa satu hari saja, hari 10, boleh. Baik lagi kita puasa 9, 10. Lagi baik kalau kita puasa 9, 10, 11. Cuma hak kita tu pilih hak seempat, tak puasa, senang. Itu hak kita. Tapi nak sebut tuan-tuan bahawa itu Nabi laksanakan, Nabi buat untuk apa? Nak bagi beza. Nak bagi beza tuan-tuan dengan Yahudi ni. Sedaya mungkin Nabi berusaha. Sikat rambut nak bagi beza. Pakaian kalau ada keserupaan Nabi sebut pada para sahabat supaya bezakan. Sampai amalan ibadat dan sebagainya. Buat bagi jadi beza. Maka tuan-tuan, antara benda yang besar yang Nabi harapkan sangat perbezaan ini ialah arah hadap pada waktu ibadah. Sebab itulah Nabi SAW dalam usaha untuk nak bezakan ini, Nabi harap sangat Nabi harap. Sehingga tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri, bukan Allah tak tengok tu, Allah perhati Nabi Muhammad ini. Sehingga Tuhan kata apa? Qad nara, sesungguhnya kami tengok. Tuhan kata kami perhati. Taqalluba wajhika fis sama, kamu mengadahkan wajah kamu langut naik ke mana? Langit. Duk langut, tinjau.
Tunggu apa tu? Tunggu kalau turun malaikat Jibril membawa satu perintah untuk kembali menghadap kepada Kaabah. Tuan, kadang kita tengok lihat kita duduk lalui hari-hari. Tuan pergi depan bank, kadang ada orang minta derma, kadang ada orang yang mungkin kurang upaya minta sedekah. Kita lalu, dia tengok muka kita berasa. Nah, tu kalau kita perhati muka dia, tak gamak, tuan-tuan, kita lalu, tak bagi, tak gamak. Tu yang kadang kita lalu, tak perhati itu pasal apa? Pasal lagi takut tak gamak. Lah, kali tak kena bagi. Tuan-tuan perhati seekor kucing. Kadang dia bukan bunyi suara. Kita duduk makan, tu dia duduk sebelah. Tengok. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu tu yang saya sebut tadi. Kalau kita hayati tentu ayat ini, kita rasa hibah. Betapa Nabi SAW terlalu serius memikirkan soal agama ini. Nabi Muhammad sangat-sangat mengharapkan pada Allah, ya Allah hantar malaikat Jibril. Aku duk tunggu sangat ni. Lalu naik ke langit, tengok pokok Jibril turun. Ya Allah, ya Rabbi, tuan-tuan, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, yang kita cerita, yang kita kisahkan perjalanan hidup, tak pernah habis. Tak pernah habis, tuan-tuan, tentang Nabi ini. Betapa seriusnya Nabi dalam soal yang berkaitan dengan agama, sehingga dikatakan tiap-tiap kali nak sembahyang, nak masuk Zuhur, nak masuk Asar, nak masuk Maghrib, nak masuk Isyak, Nabi lalu naik ke atas tengok. Sahabat duk perhati. Orang tengok, sebenarnya Allah lagi tengok. Maka Allah Tuhan yang Maha melihat apa yang berlaku, apa yang sedang dilakukan oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tuhan kata apa? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami pasti akan hadapkan wajah kamu, kiblat kamu kepada arah tardaha yang kamu suka. Tuhan abang kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, Allah akan layan keinginan hati Nabi itu. Ini tuan-tuan Tuhan. Cuma kita, saya kena tak berasa berapa banyak tuan-tuan keinginan hati kita yang Tuhan tunai. Kita sambut cucu. Nah, hari ni cucu kita tak boleh jadi kerja, tak boleh jadi umur berapa dah tuan-tuan. Hari mula kita sambut cucu tu, kita pegang. Dulu anak kadang kita pun tak banyak ilmu pada waktu tu, mungkin mai cucu tu waktu kita duduk peluk tu, kita berhenti sikit sebanyak. Tengok muka cucu kita laki-laki. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, bagilah cucu aku ni jadi satu orang yang faham agama. Nah, kita tuntun hati, ya Allah, ya Tuhan, bagilah cucu aku ni. Tu hasrat hati kita. Tuan-tuan ingat balik. Hari ini tengok-tengok cucu kita jadi satu orang yang hafiz, menghafal Quran. Ada tak kita ingat balik pada waktu kita letak harapan? Harapan tu pada siapa? Minta ke Tuhan. Cuma kadang bila dah dapat, tentu dia lupa. Dia kata, cucu saya seorang puas hati, cerdik semua, Quran hafal habis dah. Dia balik ke cerdik cucu, tak ingat ke Tuhan. Padahal Tuhan yang bagi. Ini tentang keinginan yang ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan habaq ayat 144 Al-Baqarah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha.
kami pasti akan hadap ke wajah kamu, dada kamu, sewaktu kamu melaksanakan ibadat wahai Muhammad ke arah mana? Arah kiblat tardaha yang kamu suka. Kemudian datang ayat yang berikut. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah. Maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia umat Muhammad, hadapkanlah wajah kamu, dada kamu sewaktu kamu menunaikan ibadat sembahyang ke mana? Arah Masjidil Haram. Tuhan tak kata Kaabah, tuan-tuan. Tuhan kata hadap ke arah Masjidil Haram. Pasal kalau Tuhan kata Kaabah, kalau Tuhan kata Kaabah, wal'iyazu billah, nak jadi kehaduan pada zaman bila mereka menguasai dunia, dia pergi korek Kaabah, dia balik Washington. Adakah kita nak hadap di Washington? Tak. Pasal apa? Pasal Tuhan apa tak? Hadap ke Masjidil Haram. Yang Masjidil Haram itu tuan-tuan, sebut masjid ni masjid kita ni, Sungai Liat. Tuan-tuan punggah semua bangunan. Punggah. Buang semua, tak ada apa dah bangunan. Tapak ada lagu nak. Masjid ni. Entah tak buat lagu mana lah. 7 lapis bumi ke bawah, 7 lapis langit naik ke atas. Sudah digezet. Bukan oleh majlis agama Allah Ta'ala. Ini masjid. Buang semua bangunan. Boleh tak kita nak main i'tikaf? Boleh. Bangunan tak ada guna. Ini masjid. Ini tuan-tuan hikmah. Tu yang bila kita tuan-tuan perhati tengok benda-benda yang begini, kita rasa subhanallah, hebat betul. Ayat Allah tak pernah silap. Tak pernah silap. Kamu andailah bagaimana sekalipun, tidak silap. Dan ini juga tuan-tuan menjadi satu isyarat. Isyarat yang sangat jelas bahawa manusia, hamba Allah, diperintah oleh Allah untuk hadap kepada Kaabah, hadap tuan-tuan kepada Masjidil Haram, hadap ke arah kiblat. Itu lambang penyatuan, bukan sembahan ke arah itu. Itu saya teringat Tok Guru ni habis cerita. Dia ditanya oleh satu orang buka Islam. Tuan buka Islam itu kata waktu lawatan dia ke China, pemandu pelancong, dia tu pandu taksi itu, pemandu pelancong tu. Rupanya dia, Wallahualam, boleh jadi dia dapat latihan daripada mana, guna kesempatan waktu duduk dengan pelancong ini untuk dia tanya soalan. Dia tanya soalan pada Tok Guru. Soalannya ialah, apa beza orang Islam dengan orang Cina yang menyembah tokoh? Saya tengok dia kata, orang Cina sembah tokoh, dia agama Buddha, dia agama apa? Sama saja dengan orang Islam. Tok Guru tanya, di mana sama? Orang Islam pun sembah itu batu Kaabah. Tok Guru kata tak. Tok Guru kata tak sama. Pasal apa Tok Guru kata tak sama? Tok Guru terang pada dia. Tak sama sebab kamu sembah tokoh, sembah batu. Waktu kamu duduk hadap pada batu, orang angkat batu tokoh ini ubah, kamu akan turun. Tapi tuan-tuan, kita sembah Allah hanya menghadap kepada kiblat. Kalau orang ubah tuan-tuan Kaabah, kita nak ubah. Tok Guru tunjuk bukti. Tok Guru kata, tak ada seorang yang sembahyang atas kapal terbang menerang. Ada tuan-tuan para murid tu, ada satu pakcik tu menerang. Pakcik buat apa pakcik? Sembahyang. Pasal apa menerang? Kaabah di bawah.
Tak ada. Tak ada tu orang yang duduk dalam kapal selam dulu, sembahyang tu terlentang dulu. Ni awak aku pernah belakang ni. Tak boleh berdiri dah kah? Sembahyang terlentang ni orang nak mati dah boleh lah. Ni hang terlentang tu apa? Muka apa duduk atas. Aku duduk layak. Dah. Ini tuan-tuan suatu hikmah yang subhanallah sangat hebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sejarah perpindahan kiblat ini yang Allah Subhanahu wa taala cerita rakam simpan untuk kita tengok, untuk kita terus baca. Ada banyak, bukan sekadar hak saya cerita tadi, banyak tentu kejadian-kejadian yang menarik, yang hebat, boleh dijadikan panduan. Antaranya diriwayatkan Nabi terima perintah ubah kiblat bila sebelum sembahyang zuhur. Nabi sembahyang zuhur hari itu dikatakan 15 hari bulan Syaban, 16 ataupun 17 bulan selepas berhijrah. Nabi mula sembahyang di Masjid Nabawi hadap Kaabah. Selesai Nabi sembahyang, satu sahabat keluar daripada masjid naik kuda. Jalan sampai dia satu masjid dalam kampung sikit. Tengok di masjid kampung ni, sembahyang masih lagi hadap Baitul Maqdis. Sahabat tadi terus bagi tahu, dia kata, wahai sahabat semua, aku baru selesai sembahyang dengan Nabi Muhammad. Allah dah turun dah perintah untuk hadap Kaabah, hadap ke Masjidil Haram. Bila habaq lagu tu tengah duduk sembahyang ni, pusing selalu. Itulah masjid Qiblatain. Pusing selalu. Jadi nak sebut, nak fahamkan kepada kita, inilah sifat sahabat Nabi. Apa dia sifat sahabat Nabi? Datang perintah, tak ada cerita tangguh. Tangguh tak ada. Itu bukan senang tuan-tuan tu. Duduk sembahyang berjamaah sembahyang. Imam duduk depan, makmum duduk belakang. Pusing. Pusing tuan-tuan. Makmum hak belakang boleh jadi depan, tu imam hak depan tadi jadi belakang. Nak bayang lebih orang. Tapi sahabat Tuhan nak gambarkan kepada kita perangai sifat yang ada pada sahabat yang boleh menguasai dunia, yang boleh bawa Islam tentu ke seluruh dunia. Sifat mereka tidak suka tangguh. Kita hak ni penyakit ada ni, puasa Ramadan hari tu ada terkandak 2-3 hari, dimasuk Syaban dah tak ganti lagi. Hang nak tunggu bila? Dia tak lah 15 Syaban naik ke atas lah. Nah, tangguh lagi tuan. Sampai last sekali tengok tak tertunai. Bawa pintu depan pula. Nak kena bayar fidyah. Pasal apa jadi lagu tu? Tangguh. Itu tuan-tuan penyakit kita. Penyakit suka tangguh. Tapi para sahabat bila tuan-tuan turun perintah, jalan. Allah turun perintah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali syaitan fajtanibu. Arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, ni semua adalah amalan syaitan. Hendaklah kamu jauh. Sebut jauh. Arak tak boleh. Itu ayat yang ketiga turun tentang pengharaman arak. Balik rumah yang ada jak corah, yang ada tong buka corah, sehingga tuan-tuan arak basah lorong-lorong di Madinah bila Allah haramkan. Tak ada seorang sahabat yang jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kalau saya nak habis stok ada tak. Ini tuan-tuan para sahabat. Kita ni tuan-tuan 56 tahun dah. Hukum Tuhan tak boleh laksana. Tangguh. Bila? Bila tuan-tuan? Sampai bila? Berapa banyak dah generasi yang mati, yang wafat, yang dah tuan-tuan kembali ke rahmatullah. 50 tahun lebih. Tangguh. Sampai bila? Inilah yang kelemahan yang ada kepada kita hari ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, marilah
kita mengambil iktibar daripada sejarah perpindahan ini yang sebenarnya terlalu banyak. Nak gambarkan betapa Nabi daripada Baitul Maqdis yang dikuasai Yahudi itu, Nabi ubah balik kepada Kaabah. Kaabah mengingatkan kembali perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu nama yang kita sebut. Kaabah mengembalikan kepada keaslian, mengembalikan kepada fitrah. Banyak tuan-tuan yang sebut tadi, banyak untuk kita petik, untuk kita ambil. Maka tuan-tuan saya ajak, saya seru Syaban, saya ajak, saya seru 15 bulan kita baca Yasin, kita apa? Doa pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, arahkanlah wajahku, arahkanlah kehidupan aku, arahkanlah hala tuju hidup aku ke arah kebenaran. Inilah perubahan. Kaabah ni tak berubah dah. Hak kita duduk sembahyang ni tuan-tuan, kiblat kita macam ni dah. Tapi yang kita nak ubah kehidupan kita. Kalau selama ini kita berjalan salah, balik ke pangkal. Selama ini arah kita tuan-tuan mungkin duk tengok ke barat, tengok ke Eropah, tengok ke timur, tengok sana. Kita nak menghadap wajah kita kepada Allah yang Allah redai, kepada agama yang diredai. Kita akan berjalan di atas jalan yang diredai ini, insya-Allah. Arah jalan kita betul, maka tuan-tuan, penyudah perjalanan hidup kita ialah bertemu Allah. Dan penyudah daripada pertemuan dengan Allah ialah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf, salah dan silap. Dan tuan-tuan, saya nak ambil sikit kesempatan nak rakamkan ucapan terima kasih. 3 bulan lepas, lama dah tak main, tapi kita tangguh waktu pun. Jadi tuan, 3 bulan lepas saya ada mohon sumbangan dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, kutipan sumbangan hari itu kita dapat RM1,000 lebih, 1,400 lebih kurang gitulah, saya pun tak ingat. Alhamdulillah, sumbangan itu sudah dimanfaatkan. Dan hari ini tuan, tanah yang saya sebut ada 5 relung untuk kita buat pondok. Jalannya sudah siap. Alhamdulillah, jalan dah siap. Kita masuk batu, masuk tar sikit-sikit, tar itulah tar yang dibuang tu. Alhamdulillah, cukup cantik tuan-tuan untuk masuk. Boleh pusing kawasan tapak dan sebagainya. Antaranya hasil sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terima menjadi kebajikan amalan yang baik. Dan proses yang berikutnya ialah nak bangunkan sebuah masjid di atas tapak ini, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada yang berhormat kita Tuan Guru Ustaz Ahmad Yahya yang meluangkan masa dia dengan kesibukannya untuk memberikan kuliah kepada kita. InsyaAllah Tuan Guru kita akan berterusan sampai kuliah kepada kita, insyaAllah. Yang dihormati Tuan Pegawai Masjid, Tuan EJK Masjid dan juga sidang Jumaat yang dihormati Allah sekalian. Ini ada beberapa perkara yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Yang pertamanya, ceramah agama. Dipakai sampai kat saya, ceramah agama akan disampaikan oleh Ustaz Zul, Imam Surau Perwaja, bertempat di Surau Al-Falah, Kampung Tengah Kolot Semayang, Surau Baru Kolot Semayang tu. Jadi kita pakai kat apa ya. Ceramah dia hari Jumaat malam 14 bulan 6. Malam ni malam ni lah kan. Jamu apa? Kita tanya juga apa jamu tak tahu lah. Jadi insyaAllah Ustaz Zul, Imam Surau Perwaja, dia akan beri kuliah di Kampung Tengah Kolot Semayang. Kemudian bagaimana biasa nak beritahu kepada tuan-tuan berkenaan dengan kuliah kita pada minggu hadapan. Kuliah kita pada minggu hadapan hari Khamis malam Jumaat. Poster ada dah di webboard tu. Kuliah kita akan disampaikan oleh Ustaz
Tuan Syed Nur Hisham Al-Idrus yang ahli panel Tanyalah Ustaz di dalam TV9 tu, yang wajah dia, gambar dia tu selalu ada tulis dalam televisyen tu, iklan-iklan dan sebagainya. Jadi poster dia tu adalah, jadi saya harap kita mainlah ramai-ramai hari Khamis malam Jumaat. Kalau boleh tu, kalau hak main seorang tu kita main dengan mutu lah. Sebab apa malam tu kita berkalut dengan pasar malam tu. Walau macam mana pun, insyaAllah skrin akan dipasang di dekat pasar malam tu. InsyaAllah ada lah daripada tanya saya, daripada pasang. Tapi kita jangan lupa tunggu tamu lah. Kita main bagi penuh di masjid. Skrin tu hak tak dengar kata je. Daripada tak memain. Daripada sambil-sambil kelin tengok tu. Daripada tu, mereka kelin-kelin tengok, mereka akan patah balik main masjid ke. Kita dah tahu lah, kita pakat main masjid. Jadi kita penuhkan dalam masjid. Ni Tuan Syed Nur Hisham ni dia semata-mata main masjid kita je. Dia main malam, dia main petang sampai petang. Kemudian dengar kata lepas pagi esok tu dia ada program dengan TV3. Dia akan balik malam tu juga. Jadi dia semata-mata nak tunaikan hajat kita ni. Kita duduk tengok dalam TV je lah ni. Jadi kita pakat main lah. Kita tengok lah secara live pula. InsyaAllah kita pakat main ramai-ramai. Kalau tu saya rasa tak ada apa kot noh. Ada apa lagi nak beritahu? Petang ni. Petang ni minggu kedua. Minggu ni minggu yang kedua. InsyaAllah ni Ustazah Faridah Ahmad, Jabatan Mufti. Dia akan bersama kita P3. Jadi insyaAllah orang kaki pun boleh main. Kita selalu duduk dengar suara dia dekat. Suara dia dekat. Kita duduk dengar speaker. Jadi beritahulah orang ni seri-seri kita ada rumah kan. Jadi pakat-pakat kita main hari ni insyaAllah sampai 3 macam besok lah. Tiap minggu yang kedua. Kemudian satu lagi nak bagi kepada tuan-tuan, berkenaan dengan jamuan bulan puasa. Jamuan bulan puasa. Jadi siapa-siapa yang nak masuk jamuan macam besok lah, kita tiap-tiap tu lama dah yang kita buat jamuan pada bulan puasa ni. Jadi siapa-siapa yang nak berjamu pada bulan puasa, jadi selama 29 hari, selama 29 hari, jadi boleh bagi duit pada saya. Jadi kami akan catat lah tu, tak buat garisan lagi. Siapa nak malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ikutlah sampai malam 29. Jadi banyak dah orang yang dia booking, hak dia tahu dan sebagainya. Walau macam mana pun, siapa cepat, dia dapat hari itu. Bayarannya biasanya daripada dulu lama dah RM350. RM350. RM300 ni bagi kepada catering hak yang dia buat setiap malam tu. RM50 tu kita beri kepada orang-orang yang urus hidang, basuh, cuci apa semua. Lagu tu lah pergi. Tapi tahun ni kita naik RM50. Sebab Elam pun naik, Berimbun pun nak naik juga tahun ni. InsyaAllah kita naik juga, naik RM50. Bila kita naik RM50, bukan kata ni barang makanan saja harga naik pun sebagainya. Pahala hak Tuhan bagi pun dia naik dah. Pahala hak bagi pun dia tak kurang juga. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbah ambatat sab'a sanabila kullu sumbulatin mi'atu habbah. Bagi satu je dapat 700. 700. Kita duk tahu benih lah ni, benih hak yang paling tinggi kali padi 263. Padi hak tinggi kali 263. Biasanya 269, 211, 220, 2 lagi. Lagu tu lah. Lah ni hak tinggi sikit 263. Tuhan tak ni apa? 700 tu. Tapi kemudian ada lagi kenaan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala ganda lagi, siapa pun tak tahu tu hak dia. Jadi kita jangan tak hatilah. Pahala tu kerja Tuhan nak bagi. Kerja kita infak sudah. Kemudian siapa yang dia tak mampu, dia nak buat ni apa nama Pak Aceh, dia tak mampu. Dia share kawannya. Share dia orang. Ni apa?
Ni seorang 200, ambil satu malam. Tak mampu lagi, tak apa, bagi 100 tak apa. Semuanya kita